TV KPM. Yes. Hello, hai, Assalamualaikum. Adik-adik yang sedang menonton Mahir Didik TV sekarang ini bersama dengan Kak Ili Arifin di sini akan temankan adik-adik untuk sama-sama kita belajar dan memahirkan diri dalam mata pelajaran yang akan sama-sama kita kuasai hari ini. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran yang sangat menarik, tapi kita dah saksikan profil guru tadi. Jadi kita nak berkenalan dengan guru kita hari ini, Cikgu Syazril. Baik, Cikgu mungkin boleh perkenalkan diri Cikgu kepada murid-murid di rumah. Okey, nama saya Cikgu Syazril. Saya seorang guru di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisin 182. Okay. Saya merupakan seorang guru teknologi maklumat dan komunikasi dan juga seorang guru bahasa Inggeris. Saya juga seorang tenaga pengajar utama untuk program 1, 2, 3 Code, satu program di bawah Pusat STEM Negara. Saya juga membimbing pasukan robotik sekolah. Jadi kalau kita tengok dengan mata pelajaran kita pada hari ini banyak berkaitan dengan coding. Itu sebabnya lah, sebab saya banyak ke arah coding sebenarnya. Sebab itulah generasi sekarang ni minda mereka semakin kreatif dan semakin saya boleh katakan genius juga sebab mereka terdedah dengan teknologi sekarang ini kan, era masa kini. Dan itulah dia mata pelajaran yang akan sama-sama kita belajar hari ini, iaitu literasi digital, teknologi maklumat dan komunikasi tahap 2. Topiknya adalah menghasilkan atur cara pilihan tunggal. Ya, betul. Baik. Menghasilkan atur cara pilihan tunggal. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, Kak Ili nak kongsikan SOP kepada adik-adik sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Baik, Cikgu, saya akan sanitasi tangan saya dahulu. Okey, silakan. Silakan, Cikgu. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih. Wow. Saya nampak depan saya ni ada joystick yang kita panggil. Ya, joystick. Jadi kalau kita belajar pengaturcaraan ni sebenarnya kita banyak menggunakan bahasa Inggeris juga sebenarnya. Okey. Jadi itu sebab saya mohon izin kepada penonton-penonton rumah kalau saya menggunakan bahasa Inggeris kerana banyak terma-terma dalam coding ni menggunakan bahasa Inggeris. Sebagai contoh, itu dipanggil joypad. Joypad. Apa beza dia joypad dengan joystick? Joypad ialah ada bentuk controller begitu. Okey. Kalau joystick kita akan pegang. Selalunya kalau joystick ni kita main game-game yang kapal terbang, benda begitu. Yang boleh kawal dua jari dan sebagainya, Cikgu ya. Ya, Baik. betul. Okey, tadi kita dah saksikan ini adalah kalau biasanya kebiasaan kita gunakan apabila kita menggunakan permainan atau bermain di televisyen. Bukan sekadar Tak televisyen jugalah. saja. Semua jenis permainan kita boleh kawal menggunakannya. Sebagai contoh, yang ini kita sambung ke komputer, ke PC. Jadi memang kita boleh gunakan banyak controller ni di mesin-mesin permainan kan, yang main di rumah dengan sambung ke TV. Betul. Dan juga di komputer. Jadi hari ini kita akan tengok macam mana kita nak buat controller ni dan juga macam mana kita nak menambahkan lagi keseronokan kita pada game kita tu. Okay? Baik. Dan satu yang selalu saya cakap ialah kita jangan jadi pemain game.
main game memang seronok. Betul. Tetapi apabila kita buat game lagi kita seronok. Lagi memuaskan. Ya, betul. Dan itulah kaitan pembelajaran kita hari ini. Adakah itu objektifnya, cikgu? Ya, objektifnya ialah kita akan belajar macam mana untuk membuatkan game kita lebih menarik dengan menggunakan atur cara pilihan tunggal, iaitu yang pilihan bersyarat, dan juga kita akan sentuh tentang rawak atau randomizing. Okey. Dan juga kita akan sentuh tentang sensing atau pengesanan. Okey. Jadi itu yang kita akan pelajari pada hari ini. Adakah itu kaitannya dengan gimmick kita, video gimmick kita tadi Ya, tu? betul. Sebab kalau kita tengok tadi game tu very berlari je. Berlari Aha, atas bawah kiri nenek. bawah. Macam alah, tak seronok game tu. Macam mana kita nak bagikan tadi lagi seronok lagi. Macam kita tengok tadi adik tadi memang seronok main. Macam mana kita nak buat lagi seronok dia main. Baik. Itu yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, jadi mungkin ada QR code yang kita boleh kongsikan kepada adik-adik di rumah untuk sama-sama belajar dengan kita hari ini. Ya, betul. Sebab kalau kita lihat sekarang, kita akan ada QR code yang mana adik-adik di rumah boleh download file yang kita akan gunakan pada hari ini. Jadi boleh follow kita, boleh ikut apa yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi jangan lupa download ya. Dan program yang kita akan pakai itu sama je macam apa yang kita akan buat di sini. Jadi mereka boleh ikut kita belajar. Dan mereka boleh hasilkan game yang sama seperti yang kita hasilkan pada penghujung rancangan ini. Okey, cikgu, saya sebenarnya tak sabar nak sama-sama kita belajar bagaimana nak menguasai coding dan juga sensing dan juga random ni kan. Ya, betul. Sebab kita tahu main je selama ni. Betul. Jadi bila dah faham tentang coding ni, dia lebih mendalam sikit, lebih orang kata puas hati sikitlah kita nak main tu. Ya, betul. Baik, kita akan berehat seketika, cikgu. Kita akan kembali selepas ini dengan permainan yang sangat menarik diciptakan khas oleh cikgu dan juga Kak Eli. Mungkin kita tak tahu. Jadi teruskan menonton Mahir di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Oi, kiri sikit, kanan sikit, bawah sikit. Memang kusyuk betul Kak Eli. Kalau dah start pegang joypad ni, habis semuanya. Kembali di Mahir Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Syazril, di mana hari ini kita akan sama-sama belajar dan memahirkan diri bagaimana nak mencipta permainan video dalam mata pelajaran Literasi Digital, Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Tahap 2, topiknya adalah menghasilkan atur cara pilihan tunggal. Ya, baik, betul. cikgu, tadi cikgu dah bagi tahu tujuan kenapa kita harus belajar mata pelajaran ataupun topik ini. Okey. Jadi sekarang ini apa yang akan kita lakukan, cikgu? Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, apa yang kita perlu lakukan ialah program yang kalau adik-adik di rumah telah pun download daripada QR code tadi, adalah program yang seperti kita lihat di skrin saya. Okey. Dia akan ada satu apa dipanggil permainan. Untuk sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena tengok sama ada game yang kita buat sebelum ini menggunakan blok move, iaitu blok yang warna biru tu. Okey. Adakah yang telah pun berfungsi, iaitu berdasarkan game kita yang sebelum ini. Okey, mari kita cuba tengok. Saya rasa okey, Eli cuba test tengok game ni sekarang dia masih function ke tidak? Okey, pergerakan dia. Sama dia boleh turun. Aduh, ouch. Oh, dia kalau langgar benda jadi ouch eh? Ya, kalau langgar benda jadi ouch. Cikgu Kena turun bawah. Oh, turun bawah. Okey. Okey, masih berfungsi? Masih berfungsi. Tapi seperti yang kita tengok adik kita main tadi, dianya bosan just move kiri, kanan, atas, bawah kan. Macam tak ada cabaran. Tak ada cabaran. So hari ini kita akan tambah sikit cabaran kepada game ini. Okey. Yang mana kita akan menggunakan blok random dahulu untuk menambahkan cabaran tu. Penggunaan blok random ni memang orang kata apa akan menambahkan lagi keseronokan main game ni. Okey. Jadi kita akan mulakan dengan menambah karakter baru dalam game ini, iaitu karakter hantu.
Oh, saya ingat Ghost. pasangan dia. Pasangan dia tak nak. Oh, tak nak? Pasangan dia hari Biasa lain. sangat? Biasa sangat. So sekarang kita nak bagi dia hantu. So hantu kejar dia. Jadi dia watak jahat lah. Watak jahat. Okey. So apa yang kita akan buat ialah seperti biasa kita akan pergi kepada choose sprite. Okey. Dan kita choose. Okey. Kita choose sprite. So kita turun, ada tak ghost dalam ni? Saya boleh pilih ke cikgu nak ghost tu bentuk macam mana? So far ada satu jenis ghost je kat Oh, sini. ya ke? Tapi of course kita boleh pakai giga, kita boleh pakai benda lain. Giga tu comel sangat. Comel sangat, itulah tak boleh jadi tak boleh jadi orang jahat. So kita ambil ghost ni. Okey. Kita ambil ghost. Okey, so bila kita letak ghost di situ, dia jadi amat besar. So kita just kecilkan sikitlah ghost ni. Ikut sama saiz dengan watak utama lah. Lebih kurang kita katakan. So kita akan adjust saiz menggunakan saiz di sini ni. Okey, kita akan dapat adjust dia punya saiz. Jadi kita akan maaf. Kita akan letakkan dia di sebelah sini. Kita nak supaya pada awalnya dia akan berada di sudut Paling kanan hujung. bawah situlah supaya dia tak kejar Cepat sangat. Dekat sangatlah bagi chance lah orang kata kan, bagi chance untuk dia Bergerak karakter lah. kita lari. Kalau tidak kan ada kat sebelah tak sempat lari kita kan. Kena makan dulu. Jadi apa yang kita akan buat sekarang ialah kita akan gunakan control seperti yang kita belajar sebelum ini, event seperti yang kita belajar sebelum ini. Jadi apabila green flag ini diklik, iaitu kalau kita tengok dekat atas tu ada green flag tu kan. Okey. Apabila green flag ini diklik, itu sebab saya kata kita kena rujuk sebelum ini. Kita akan guna go to seperti yang kita belajar sebelum ini. Sebab dia akan berada di sini setiap kali game ini bermula. Okey. Tapi apa yang saya nak buat sekarang ialah dia akan menggunakan blok random. Kalau kita tengok di sini, kita ada move, dia ada glide to random position. Okey. Jadi apa yang akan berlaku ialah dia akan bergerak ke mana-mana yang arah mana pun selama 1 saat. Oh, Selama 1 saat gerak ke mana-mana. 1 saat tu lama kan cikgu sebenarnya? Sebenarnya bila kita bercakap tentang programming, coding dan sebagainya, untuk controller robot dan sebagainya, 1 saat adalah satu masa yang sangat lama. Ya ke? Ya, betul. 1 saat satu masa yang sangat lama. Oh. Mari kita test dahulu. Kita tengok dia berjalan, kita tahu, dia berjalan. macam tu Kita stop, kita run, dia berjalan. Lajunya. Sebab apa? Dia random position. So dia akan laju sekiranya dia berada dekat area sini. Okey. Okey, dia akan pergi ke random position. Tak tahu, rawak. Jadi kita pun tak tahu dia laju ke, dia slow ke. Itu akan membuatkan kita lari. Jadi okey. Jadi kita jadi takutlah. Jadi Tetapi kalau kita tengok kat situ, dia hanya bergerak sekali lepas tu dia stop. Okey. Jadi kita nak supaya dia keep on moving. Dia keep on moving. Teruskan bergerak. Itu yang kita masukkan dengan atau cara pilihan tunggal, iaitu yang warna orange tu. Okey, kalau kita tengok code block dia ialah code block yang warna orange ataupun code block control. Okey, itu dipanggil atur cara pilihan tunggal. Okey. Dekat atur cara pilihan tunggal, kita ada forever. Apa yang dimasukkan dengan forever ialah selama-lamanya. Maksudnya? So selama-lamanya dia akan bergerak. Kalau kita tengok sini, kalau kita run dia sekarang. Okey, cikgu. Ya. Apa maksud setiap warna yang disediakan cikgu? Okey, maksudnya setiap warna blok-blok di sini. Okey, warna di sini adalah untuk memudahkan kita mengenal pasti blok yang sedang digunakan. Okey. Sebagai contoh, motion block berwarna biru. Kemudian looks ataupun kepewatakan berwarna purple. Kemudian kita ada sound. Warna Pink. Merah jambu. Merah jambu. Kemudian kita ada events warna kuning. Kita ada control berwarna orange. Sensing berwarna biru. Okey. Dan kita ada operators berwarna orange, warna hijau. Nasib baik. Okay. Dan juga kita ada variables yang berwarna Ini kalau apa? Gelap sikit lah. gelap sikit lah. Orange gelap. Orange gelap sikit. Dan paling bawah tu? Yang ini ialah My Blocks. Yang ini kalau kita dah advance, kita boleh gunakan My Blocks untuk create blok-blok yang baru. Okey. Jadi kenapa kita memerlukan blok random dalam perisian kita ni sebenarnya cikgu? Okey, blok random ni sebenarnya diperlukan sebab untuk memastikan game kita lebih menarik. Bagi contohlah, kalau kita ambil game-game yang famous sekarang kan, game yang shooter, battle royale kan, PUBG. yang PUBG apa semua tu. Banyak kalau kita tahu di mana weapon itu berada dalam rumah, semua orang akan pergi ke rumah tu. Jadi game tu dah jadi tak seronok sebab semua orang akan berebut untuk pergi ke rumah tu untuk dapatkan weapon yang dia tahu, weapon yang powerful tersebut. Tetapi kalau kita masukkan random ataupun rawak ni, orang tak tahu. Jadi dia akan membuatkan karakter kita bertebar lebih luas. Dan dari segi bila random ni juga akan memberikan peluang kepada
pemain-pemain yang tidak begitu pandai untuk bermain. Kan kalau semuanya pandai dah lah tak random. Yang top player, pro-pro ni semua pergi ke tempat yang sama, lepas tu habislah yang tak pandai main tu kan, macam saya ni. Habis macam saya lah. Kan? Terus cepat. Betul. So, sekarang ni kalau kita balik ke sini, okey. Kita glide kan ke situ. So, Okey. apa kita akan buat ialah kita akan run. Sekarang saya nak Ellie cuba Baik. melarikan diri daripada ghost tersebut. Okey, mari kita tengok. Kita besarkan. Okey, lari. Ya Tak sempat Allah, lari. takutnya benda ni cikgu. Kenapa lari? Kenapa joystick ni? Joystick saya nak kena beli baru dah ni rasanya ni. Dia susah nak guna. Stay away from me. Kenapa dia tak nak gerak joystick ni? Allahu Akbar. Tersangkut dah tu. Tersangkut belakang push box. Okey, alright. So nampaknya di sini. Okey, tak apa, relax Ellie. Saya juga panik. Aduh, So kalau main nampaknya dekat game situ kalau kita tengok ianya berfungsi. So kalau kita membuat pengaturcaraan atau coding ni, benda yang penting ialah setiap kali kita buat sesuatu kita uji. Setiap kali kita buat sesuatu kita uji. Okey. Alright, kita kena uji dan seterusnya. Baik. Setiap satu langkah uji, setiap satu langkah uji. Ya, yeah, betul. Baik. So sekarang ini ada karakter untuk hantu, tapi kita naklah satu karakter lain yang membuatkan, sebab apabila kita membuat satu game, game ni mesti ada objektif. Okey. Sebagai contoh macam tadi example PUBG kan. Objektif dia adalah untuk menang, dapatkan tempat yang pertama. Kalau game ni Chicken dinner. Tapi kalau macam game yang ini, objektif dia takkan nak mengelak aja. Kita nak something yang kita nak pemain-pemain terus berusaha untuk mencapaikan sesuatu. Jadi kita akan buat satu lagi watak, satu lagi sprite yang mana dia perlu kejar. Kejar? Dia akan kejar satu watak untuk dapatkan markah, untuk dapatkan point. Pesaing dia. Bukan pesaing. Macam ini sekarang ialah hantu. Okey. Kejar dia. Okey. Sekarang dia pula kejar benda lain. Oh. Dia pula kejar benda lain. Objektif lain pula. Objektif lain pula untuk dia. So kita sama juga. Kita akan pilih sprite. So saya nak bagi yang cute sikit. Saya bagi butterfly. Ada tak butterfly? Oh, butterfly. Cikgu, saya nak tukar boleh cikgu? Nak tukar? Boleh. Macam mana saya nak delete. tukar dia? Kita delete dulu yang ini. Okey. Oh. Kita pergi, kita search. Kalau dekat sini ada Saya banyak. nak yang butterfly tu. Butterfly tu. Okey, butterfly tu. Alright. Kalau ambil kucing boleh cikgu? Ke kena butterfly juga? Tak kisah apa pun. Apa pun boleh sebenarnya. Okey, saya nak tukar sekali lagi boleh cikgu? Maafkan saya cikgu, jangan marah saya. Okey. Saya tukar kucing. Kucing. Yang tu, cat Yang tu. cat ni. Cat ni ke cat yang ini? Cat sebelah tu lah. Yang mana? Cat tu. Kiri, cat one. Cat one. Okey. Alright. So, kini pula kita akan kecilkan dia. Sama juga. Oh, kecil sangat tak nampak pula nanti. Allah, mana dia hilang dah? Okey. 40. So, sekarang kita ada kucing. Kucing kita nak dia mula di sebelah kiri. Okey. Sebelah kiri pula. Kita akan sekarang menggunakan, tadi kita guna go to random position untuk yang ghost tadi kan. Baik. Itu adalah satu cara di mana kita terus pilih random position. Okey. Ada satu cara lain yang kita akan gunakan untuk cat. Okey. Tapi untuk yang sama juga, benda yang pertama kita nak buat ialah Hijau. when click untuk kita, dia panggil reset kita punya program. Okey. Kemudian sama kita akan pilih go to supaya apabila reset je dia akan pergi balik ke tempat di mana mereka bermula. Okey. Alright. Kemudian di sini ada glide to sini. Okey. Dia kata glide selama berapa saat ke lokasi X dan lokasi Y. Yang seperti yang kita belajar sebelum ini, Scratch menggunakan sistem koordinat X dan Y, sistem koordinat X dan Y. Jadi kita akan gunakan sistem koordinat untuk bagi tahu cat ini untuk pergi ke mana dan ke mana. Saya nak supaya cat berada di dalam kawasan di tengah-tengah saja. Okey. Dia tak main di luar daripada sempadan ni. Okey. Jadi apa yang kita akan buat ialah kita akan pilih operators. So dalam operators ni, kalau kita tengok yang warna hijau, warna hijau gelap ni, dia ada dipanggil pick random. Pick random. Pick random. Maksudnya pilih secara rawak nombor di antara nombor di antara apa dan apa. Dalam kes ini, saya akan kata pick random negatif 200 ke positif 200 untuk apa? Untuk X. Oh,
Gabungkan. Kita boleh gabungkan dia macam ni. Kalau tak Jadi gabung ia jadi apa, cikgu? Ya, sebab kalau kita gabungkan macam ni, sebenarnya lebih mudah kalau saya tunjuk macam ni. Ini adalah Grid dia. Tak apa, nanti kita akan ubah balik. Kita akan ubah balik. So, kalau kita tengok sini, grid dia ada X negatif 240 dan positif 240. Itu maksimum dia. Maksimum yang dia boleh pergi. Kawasan yang dia boleh main, orang kata kan. baik. Sama juga dengan Y, 180. Jadi, Y saya akan ubah kepada 140. Jadi, kita akan pick juga random. Dan kita akan pilih negatif 140 dan juga 140. So, apa yang akan berlaku ialah apabila kita glide, kita juga boleh pilih random ni sekali lagi, letak di sini. Oh. Dia boleh bergerak slow ataupun perlahan. Okey. So, sekarang sama seperti tadi, kita akan buat forever dan kita letakkan di sini. Kita juga boleh gunakan sebagai contoh yang ini, repeat until ni. Kan? Ataupun repeat how many times. So, katakan kita nak dia repeat 10 kali, lepas tu dia stop. Itu pun dipanggil atau cara pilihan tunggal juga. Okey. Kita ada pilihan. So, sekarang kita ubah balik dia punya backdrop ni. Kita ubahkan backdrop dia balik ke asal, ke playground yang ini. Okey. Dan sekarang saya nak Ellie Okey. cuba kejar kucing. Okey. Okey. Hantu ni kalau dia kejar saya, dia makan saya, cikgu. Laju Buat masa dia. ni kita belum ada sensing lagi. Kita just Ya. So, itu yang kita akan pelajari selepas ini pula, macam mana cara kita nak buat supaya bila dapat tangkap benda-benda ni, something berlaku, sesuatu yang berlaku. So, nampaknya sekarang lagi interesting kan, sebab kita ada sebab kita kena kejar dan juga kita kena elak daripada ghost tersebut. Dan kita dikejar. Dan kalau lihat di sini, kucing ni dah stop, cat ni dah berhenti. Sebab apa? Kita hanya minta cat tu repeat 10 kali. Oh, jadi dia berhenti. Dia berhenti. Jadi itu orang kata apa, sebagai contoh kita boleh buat selepas dia repeat 10 kali dia hilang. Oh, lepas tu dia muncul balik. Lepas tu dia muncul balik. So benda-benda macam tu yang kita boleh buat. Baik. Ataupun kalau kita nak dia sentiasa berada di sini, dia kita pakai forever macam kita pakai ghost tadilah. Baik, okey. Kita nak sambung mencuba bermain permainan video yang sedang kita ciptakan sekarang ini. Jadi kita nak berehat seketika, cikgu. Sementara itu, teruskan menonton Mahir Didik TV KPM untuk kemahiran yang sangat menarik dan menakjubkan ni yang Kak Eddie tengah pegang sekarang ini dan sangat best. Teruskan menonton, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas sekarang kerana kita dah nak memulakan pembelajaran kita hari ini untuk mata pelajaran Literasi Digital, Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Topiknya menghasilkan atur cara pilihan tunggal dalam Mahir Didik TV KPM. Bersama Kak Ellie dan juga Cikgu Syazril di sini. Tadi kita dah cuba mencipta beberapa watak dalam permainan video kita hari ini. Dan juga kepada adik-adik di rumah, jangan lupa untuk imbas QR code yang kita sediakan supaya kita dapat sama-sama belajar dan menguasai bagaimana nak mencipta muzik video pula dah. Permainan video. Permainan video kita yang seronok ni, cikgu. Walaupun actually scratch ni boleh juga buat. Muzik video. Boleh juga buat muzik video, konsep dia sama. Baik. Tapi hari ni game, kita buat permainan video. Okey, kita nak belajar sensing, cikgu ya? Ya, Untuk betul. kali ini. Macam yang tadi kita dengar tadi sebelum break tadi kan, sebelum rehat tadi. Kita ada karakter bergerak-gerak. Baik. Tapi tak ada apa jadi. Just bergerak je. Alah. Kita nak something happen lah bila benda tu berlanggar ke dan sebagainya. Mencabar sikit lah. Mencabar sikit lah kan. Kita nak supaya ni. Sebagai contoh, kalau langgar ghost, hilang nyawa. Kalau langgar cat, dapat skor. Tak mahu dapat nyawa, dapat skor. Kalau tidak sampai bila game kita tak habis. Betul-betul. Kan? Jadi, apa yang kita akan buat sekarang ni, sebelum kita masuk ke
sensing tu sendiri, Okey. saya akan buat variable juga yang kita telah pelajari sebelum ini, iaitu pemboleh ubah variable untuk membuatkan kita boleh kira live dan juga kira skor. Okey. Jadi sebelum kita masuk ke sensing, biar saya cepat-cepat kita buat variable ni dulu. Okey, kepada yang adik-adik di rumah, make sure make variable, dan variable pertama kita panggil nyawa atau live. Baik, macam ni je. Macam dalam filem Piramli je. Hailah badan, hailah nyawa kan. Sama konsep dia. Sama je konsep je. So kat sini kita dah keluar nyawa. So satu lagi kita keluarkan variable name dia ialah score. Markah lah. Markah. Okey. Sebab seperti kita belajar sebelum ini, markah semua boleh dibuat secara variable ni kita boleh buat apa sahaja yang kita perlukan. Jadi, kita balik ke ghost dahulu. Okey. Apa yang kita nak buat sekarang ialah apabila karakter itu bertemu dengan ghost, okey, nyawa dia akan tolak 1. Okey, nyawa dia akan tolak 1. Dan kalau kita tengok di sebelah atas kiri tu, kita dah ada nyawa dan kita dah ada markah. Kita dah ada nyawa dan markah. Jadi kat situlah kita nak buat sekarang. Jadi, apa yang kita kena buat ialah mula-mula seperti biasa kita akan gunakan event when click. When click, kita akan turun ke variable dan kita akan mula-mula kita akan set dulu nyawa kepada rasa berapa yang mencabar nyawa? 5. Okey, kita set nyawa kepada 5. Jadi apabila diklik, nyawa akan diset kepada 5. Dan apabila nyawa dah diset kepada 5, kita nak make sure jika dia bersentuh. Jika dia bersentuh. Dengar, bila saya cakap perkataan jika dia bersentuh, itu adalah atur cara pilihan tunggal. Jika, sebab atur cara pilihan tunggal ialah something yang bersyarat. Jadi apa yang kita akan buat, kita akan pergi kepada control. Sebab kita nak dia sentiasa mengesan. Okey. Kita akan forever dan kita akan gunakan if. Jika. Okey, jika. Dan bila kita dah ada jika, baru kita akan masuk dekat sensing. Iaitu warna biru muda dan dah bertulis pun sensing. Dan apabila kita tengok pada sensing di situ, kita akan dapati touching. Touching maksudnya bersentuhan. Bersentuhan. Touching. Maksudnya, so kita akan tarik ni, touching. Dan jika kita lihat bentuk dia, kan? Tengok yang di dalam if ni juga. Bentuk dia sama. Shape dia sama. Maksudnya apa? Maksudnya, letak kat tengah. Kita boleh masukkan dia di tengah. Situ. Kita boleh masukkan dia di situ. Dan kita nak touching apa tadi? Kalau ghost ni touching dengan manusia. Dengan player one. Okey, player one. So, apabila dia touching player one, apa yang akan berlaku ialah dia akan tolak nyawa. So, kita akan pergi pada variable balik. Kita ada dekat sini. Change markah by -1. Negatif 11. Negatif 1, sorry. Kenapa negatif 1 cikgu? Sebab kita akan tolak daripada nyawa yang 5 tadi. Kita akan tolak daripada nyawa yang 5 tadi. So, macam biasalah. Bila kita dah buat satu macam ini, kita kena uji. Cikgu, sebelum tu saya nak tanya cikgu, kenapa block sensing ni penting untuk perisian permainan digital atau games? Okey, block sensing ni penting untuk permainan digital ataupun games ni sebab kita perlukan, sebab kena ada interaksi di antara sprite. Dalam kes Scratch dipanggil sprite. Kalau dalam kes game-game lain dia panggil polygon dan sebagainya, perlu ada interaksi di antara satu sama lain. Kalau kita tengok game yang macam kita sebut tadi, game PUBG dan sebagainya, betul. Setiap position, setiap badan tu, kedudukan, anggota badan tu adalah sensor, dipanggil sensor. Dan dalam bahasa terma yang dipakainya ialah hitbox. Kotak kena. Kotak sasaran. Okey, hitbox, kotak sasaran. Jadi kalau ada kotak sasaran, dia menggunakan sensing tu pada setiap anggota badan tu. Itulah kepentingan sensing tu. Kalau tidak, tak adalah nak dapat headshot kan? Betul. Tembak kaki, headshot. Tembak kaki headshot kan? Tiba kan? Tiba je tembak kaki headshot kan? Mana boleh macam tu kan? Baik. Ya, itu kegunaan sensing tu sendiri. Baik, jadi kita nak menguji sensing kita. Kita nak menguji sensing kita sama ada apabila hantu bertemu dengan player, nyawa akan kurang 1. Satu markah. Okey, mari kita cuba ya cikgu. Ya. So sekarang nyawa masih 5. Okey, cara menguji dia bukan mengelak sebab kita nak menguji. Jadi kena kejar ghost tu.
Saya kena kejar ghost tu. Kena kejar ghost lah. Kita nak tengok sama ada apabila kita berlanggar dengan ghost, adakah nyawa kita bertolak satu. Nak kena. Masa tak nak kejar ghost, dia datang dekat kita. Itulah Masa nak kejar, tak nak ghost datang ni dekat takut kita. dengan saya ke? Dia dah tahu. Come here you. Sudah dah. Tak kena. Tak kena. Ya Allah, ya Tuhanku. Cikgu, Saya rasa macam inilah, simplenya. Itu. Dah berlanggar. Kita stopkan dia. So saya buangkan forever ni. Okey. Saya letak dia di tengah situ. Sorry. Supaya saya boleh sentuh. Supaya you boleh pergi pada dia. Okey. Okey. Alright, cuba sekarang. Cuba je pergi pada ghost tu. Oh, saya dah nampak dah. Ada masalah kat sini. Okey. Itu sebab gunanya kita menguji. Okey. Sebab yang berubah adalah pada markah. Bukan nyawa. Jadi kalau kita tengok balik pada sini, kita akan ada kat situ markah kan. Jadi kita hanya tukar kepada nyawa. Kemudian kita tambah ada weight sikit kat sini. Yang atas tu cikgu, nyawa tu just untuk tentukan berapa jumlah nyawa. Mari kita test sekali lagi. Okey, faham. Okey, cuba pergi pada ghost tu sekarang. Okey. Kucing ni. Oh, tak boleh lama. Lama markah akan turun, dia nyawa akan turun. Okey. Baik. Jadi kalau saya habiskan nyawa saya, tinggal berapa? Habis, kosong. So sekarang kita nak buat supaya apabila nyawa dah habis, game ni akan stop. Baik. So apa yang kita akan buat ialah kita ada dekat control juga atau cara pilihan tunggal, dia ada dipanggil stop all. Stop all? Ya. Yeah. Stop all untuk apa cikgu? Stop all ialah jika kita akan buat supaya jika markah jika nyawa sama juga kosong, game ni akan berhenti. So untuk tujuan tersebut, apa yang kita akan buat ialah kita akan still guna green flag juga. Okey. Kita akan still guna forever. Mana dia? Forever. Itu dia forever. Lepas tu kita nak buat supaya if kita akan pakai ini kita pakai ni. Pakai operator tu, letak. Kita ambil variable nyawa kan. Tempat benda ni semua yang benda ni kalau shape dia sama, dia boleh masuk dalam dia. Okey. Kalau sama nyawa sama juga kosong, stop all. Okey. Jadi cuba sekarang saya akan make sure hantu tu tak bergerak juga. Kita akan make sure hantu tu tak bergerak. Okey, try sekarang. Pergi dekat hantu tu, tengok apa akan jadi bila nyawa kita jadi kosong. Stay je kat situ. Okey, cuba bergerak sekarang. Tak boleh gerak. Kucing tu sendiri pun tak bergerak kan? Jadi nampak tak dekat situ? Apa yang telah berlaku ialah stop all. Stop all. Okey, itu stop all maksudnya kita stop all dan juga apa yang kita boleh buat ialah kita boleh keluarkan skrin game over. Okey. Jadi ada terma-terma lain tak cikgu untuk sensing ni? Macam sensing ni dipanggil tadi hitbox, kemudian kita ada area, kemudian kita ada sensor sendiri. Perkataan sensor tu sendiri pun bermaksud terma yang digunakan untuk kita dapat ni. Jadi yang 3. So far 3 lah. Sebenarnya ada banyak lagi sebab setiap programming language ni ada banyak dia punya terma dia tapi benda yang sama. Cuma apabila kita faham satu-satu konsep, maksudnya kita dah faham tentang konsep sensing hitbox ni semua. Kita buat apa-apa programming atau apa-apa coding menggunakan apa-apa bahasa pun dengan mudah kita boleh dapat fahami. Dia asalkan kita faham asas dia dahulu. Ya, betul. Itu sebab Scratch ni adalah amat penting sebagai asas. Okey, sekarang kita dah buat untuk ghost. Apa kata kita buat untuk kucing pula? Menarik. Jadi kucing ni kita nak dia lain sikit. So seperti yang sama, kita akan start dengan one click. Sama juga kita akan guna cara pilihan tunggal forever dan juga if. Sama macam yang tadi juga. Cuma apa yang beza dia ialah kalau kita pergi pada variable, kita akan set markah kepada kosong dan kita nak markah bertambah 1. Cikgu, kalau kedudukan tu semua kat mana-mana tak boleh? Dia memang tak boleh. Dia kena itu sebab dia panggil bila kita buat programming dia from top to bottom.
Okey. Kalau kita belajar programming semasa zaman mula-mula dulu text based tu, dia memang 001, 002. Dia akan follow aturan daripada top to bottom. Okey. Itu maksud dia daripada itu. Kalau macam tadi, kalau kita kan kita tak change markah dekat sana atas ni, so apa yang akan berlaku ialah setiap kali kita start game, markah tu akan bertukar jadi 1. Oh, faham. Dan setiap kali dia berlanggar dengan kucing, markah tu jadi kosong. Oh, dia jadi terbalik. Jadi benda-benda macam tu kita kena. Jadi kita balik pada sensing. Okey. Kita ambil touching. Kita pilih ni. Player 1. Bukan, touching player 1 betul. Oh, ingat ya. Okey. Jadi touching player 1 dia akan change markah by 1. So perkara yang sama juga, kita pindahkan cat ni ke tempat lain supaya kita boleh uji. Untuk uji kadang-kadang kita kena buat macam ni. Kita kena putuskan dia punya programming ni supaya kita boleh uji kod yang kita baru buat itu fungsi ataupun tidak. Okey. So sekarang mari kita test. Uji dia. Silakan pergi ke kucing dan jangan kena ghost. Kali ni ghost bergerak. Alamak, dah kena dah. Tengok markah dah bertambah. Okey. Kenapa dia jadi 15 di situ? Okey. Dekat sini kita tengok ada 15 lah. Sebab setiap kali dia bergerak, setiap kali dia sentuh, markah dia akan bergerak. Jadi kita akan gunakan control untuk tentukan jumlah markah dia. Kita tahu untuk make sure dia boleh bergerak tempat lain dahulu, baru markah tu akan berubah pula. Kalau perhatikan di sini ialah 0.5 saat. Okey. Okey, 0.5 saat. Sebab macam you kata tadi, 1 saat tu lama. 0.5 saat tu pun sama juga. It's very long sebenarnya. Sangat lama 0.5 saat ni. Okey, sekarang cuba Ellie try sekali lagi. Kita uji sekali lagi. Pergi ke... Alamak. Jangan langgar. Allah, hai. Allah, tepilah ghost ni. Mati nanti. Okey. Okey, 3. Sebab kali kucing tu tak bergerak, itu sebab markah dia bergerak dengan cepat. Kenapa tak boleh? Okey, tak apa. Cikgu dah stop. Saya dah stop. So sekarang kita naikkan yang ini. So kita run. Oh, sorry. Okey, go. Kejar kucing sekarang. Ingat, nyawa dah tinggal 4. Cikgu! Makan dah. Jangan lari nak gimana? Cikgu, saya geram lah dengan joypad ni. Sabar, nanti saya beli joypad baru. Sini, nak makanan tak? Nak nasi? Okey, alright. Okey, yes. Okey, nasib baik dapat markah 7. Jadi benda yang sama juga kita boleh buat. Kita boleh buat supaya apabila apabila markah dia sampai 10, ada something happen, sesuatu yang berlaku, sesuatu berlaku. Macam ghost tu, macam reward ataupun pergi ke level yang baru dan sebagainya. Okey, cikgu. Kita nak berehat seketika, cikgu. Ada sedikit lagi ada sedikit lagi yang silakan. kita terangkan, iaitu kita akan buat supaya apabila dia, kita guna sama juga, apabila dia bertemu dengan dengan ghost? Apabila markah sampai 10, kita akan keluarkan congratulations. Reward dia lah, hadiah. Reward hadiah dia. So apa yang kita akan buat ialah bila green flag is click, so kita akan pergi ke forever. Sama juga kita akan pilih forever. Lepas tu if. Kalau kita dah belajar satu programming, dia sama je. Operators, if, sama macam ni tadi. If, sama tak macam yang kita buat untuk ghost tadi kan? Sama kan? Sama. If markah equals to 10. Lepas tu kita akan dapat pergi next level. Kita seolah-olah next level. So kita akan gantikan di sini dengan switch backdrop. Kita akan tukarkan tempat dia kepada tempat yang mana kita boleh pilih lah. Ya, betul. So, mari kita letak satu pilihan. Kita pergi ke... Saya nak pilih boleh, cikgu? Boleh. Saya nak pilih Colourful City. Colourful City. Okey. Comelnya. Okey, sekejap. Selepas itu, kita letak dia dulu. Switch backdrop. Colourful City. Itu bawah tu, cikgu? Okey. Okey. Apa yang kita akan buat ialah apabila kita cat ni, tak apa, itu jangan risau. Yang tu dalam tu ni. So kita akan switch backdrop tu Colourful City.
Okey, sekarang kalau kita run, dia akan tukar balik. Okey, so cuba kita buangkan, jangan bagi dia bergerak. Jangan ada ghost sebab nak bagi markah naik. Ghost pun kita stopkan ghost tu juga. Jadi supaya ghost tu tak kacau. Okey, jadi saya kejar kucing saja ya. Kejar kucing saja. So, kucing pun tak gerak. Tak gerak. Go. Okey. Okey, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah. Nampak? Oh, tapi kita kena banyak benda lagi yang kita kena buat untuk menukarkan dia kepada level yang ini pula. Baik. Okey, cikgu, kita nak rehat seketika, cikgu. Saya rasa saya dah menjadi pakar permainan video antarabangsa. Tak adalah. Saya gurau je. Jadi kita akan rehat seketika. Kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kiri. Alah, hantu ni kejar pula. Kanan, bawah sikit. Okey, dah pergi ke next level. Kembali di Mahir Didik TV KPM bersama dengan Kak Ellie Arifin di sini dan juga Cikgu Syazril. Kalau tadi kita dah sama-sama belajar bagaimana kita nak memahirkan diri mencipta permainan video. Hari ini cikgu terangkan tentang sensing dan juga random ataupun rawak. Jadi sekarang ini secara keseluruhannya cikgu, di atas pembelajaran kita, apa yang kita boleh rumuskan? Okey, apa yang kita telah pelajari pada hari ini ialah dipanggil secara luasnya dipanggil atur cara pilihan tunggal. Baik. Dan di dalam atur cara pilihan tunggal yang kita guna tadi seperti if, forever dan sebagainya itu, kita kena guna random dan juga sensing untuk menambahkan lagi keseronokan game kita. Jadi apabila kita buat sesuatu game ni elemen-elemen random, okey, atau rawak kan kata, amat penting apabila kita membina game. Of course kalau benda tu kita dah tahu sesuatu itu akan berlaku, lama-lama ianya akan jadi membosankan. Betul. Kan kita tahu itu akan berlaku. Ini A, kita pergi ke rumah A mesti kita jumpa hantu kat situ. Dah tahu dah. Jadi buat apa nak pergi rumah tu pergi tempat lain. Betul tak? Jadi benda-benda macam itu yang kita perlukan dalam menggunakan blok yang dipanggil blok random dan kita gabungkan dengan atur cara pilihan tunggal. Baik, cikgu. Sebelum cikgu sambung, kita nak ingatkan kepada adik-adik di rumah yang sedang menonton sekarang ini untuk imbas QR code yang kita sediakan bagi sama-sama kita belajar bagaimana nak mencipta permainan video menerusi Scratch ni. Betul, sebab apabila kita buat download ini, kalau kita sekadar tengok saja tanpa buat nothing, kita tak akan dapat apa-apa. Betul. Sebab apabila kita buat coding ni kita kena praktikal macam tadi kan. Buat terus test. Dia sebenarnya apabila kita buat gitu, kita akan hilang masa bosan kita di rumah semasa PDPR ni. Betul. Sebab apabila kita membuat coding, kita dapat menyelesaikan satu-satu masalah, kita buat game memang menjana minda. Ya, betul. Dan seperti yang saya ceritakan sebelum-sebelum ini, baik, apabila kita dah faham konsep-konsep seperti gaming, coding ni, kita boleh pergi lebih jauh lagi untuk buat passive income dan sebagainya nanti. Kemudian ada satu lagi tadi kita dah belajar tentang random. So kita juga dah belajar tentang sensing. Sebab random untuk membuatkan dia lebih menarik, sensing untuk membuatkan game kita lebih interaktif. Maksudnya ada komunikasi di antara karakter dan watak di dalam game kita. Sebab kalau tidak, game kita tu sangatlah membosankan. Just running around, tak buat apa-apa, buat gitu je kan. Macam jogging pula. Macam jogging kan. Macam tadi kalau game ni, bila kita dah tambah sensing, maksudnya kita kena melarikan diri daripada hantu dan pada masa yang sama kita kena kejar kucing. Banyaklah cabaran dia. Betul. Dan itu guna sensing ialah sebab dia nak kesan interaksi tu. Kalau kita tak ada komponen sensing dalam bahasa pengaturcaraan, kalau kita tak ada komponen sensing tu, kita tak akan ada interaksi tu. Kita tak bolehlah nak bagi point. Kita tak bolehlah nak tolak markah. Betul. So benda-benda tu yang menyukarkan kita dan membuatkan game kita tu just flat, tak ada apa-apa keseronokan pada game kita. Jadi itulah sebab kita kena lebih kreatif dan mungkin boleh
banyak bermain video game, permainan video untuk dapatkan rujukan, Betul. reference. Dan saya rasa kalau saya cakap macam ni, ibu bapa di rumah akan marah saya. Kenapa pula cikgu? Benarkan mereka main game, tetapi kawal masa permainan game mereka, permainan video mereka, tetapi benarkan mereka bermain video kerana ini akan menjana minda kreativiti mereka semasa mereka membuat game ini. Jadi kata baik, tapi parent ramai akan kata cikgu ni kenapa kan, tapi tak. Ada benda sekiranya kita kawal akan memberikan manfaat kepada anak-anak kita. Betul. Terutamanya bila kita berada dalam arus teknologi yang tinggi sekarang ini, zaman dah berubah kan, lebih moden. Jadi kita harus mengikut peredaran zaman itu. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak Cikgu Syazril. Okey. Cikgu ada nak tambah sikit lagi? Saya nak tambah satu benda yang dalam hati saya itu. Silakan. Kalau kita main game memang seronok. Baik. Tetapi kalau kita buat game lagi seronok. Jadi jom buat game. Okey. Ya, jom buat game. Lepas ni balik ni Kak Ellie pun dah nak buat turunlah aplikasi ataupun software Scratch ni nak mencipta, tunjuk dekat cikgu nanti. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Syazril. Sama-sama. Dan juga terima kasih kepada adik-adik yang menonton selama 1 jam ini. Harapnya segala ilmu yang dikongsikan oleh cikgu hari ini dapat manfaat kepada kita semua untuk masa depan kita juga. Insya-Allah. Baik, itu saja Mahir untuk hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye. Kak Ellie nak sambung main permainan video lah cikgu. Boleh, kita jom kita test lagi game ni. Test lagi sekali. Run. Didik TV KPM